Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Perbincangan dalam tajuk puasa kita ni masuk kepada bahagian kelebihan puasa 6 pada bulan Syawal. Sebagaimana amalan kita dah lah, puasa ni boleh katakan pokok kita buat belaka dah. Dengar molek ke sound. Hadis 948. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana siyamid dahr. Rawahu Muslim. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka ia umpama puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Tengok kepada ataupun kita dengar daripada terjemahan hadis ni, kita boleh faham bahawa kalau kita puasa bulan Ramadan cukup sebulan, kemudian kita puasa 6 hari pula dalam bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya serupa kita puasa setahun, serupa kita puasa 12 bulan ataupun 360 hari. Pahalanya depending kita akan tengok perbincangan macam mana. Sebulan bulan puasa tu capur dengan ni hari tu bit 12 bulan. Bukan penuh bulan, penuh kita tak tinggal sehari habuk walaupun 29 ke 30, dia panggil sebulan juga. Maksud ianya tanya penuh saat ni bulan Ramadan ada. Bulan Ramadan tu 29, orang panggil penuh. Penuh 29, bukan 30 penuh. Kalau sakit tak boleh lah. Kalau sakit dia royak, kalau kita boleh puasa penuh dengan tidak ada uzur, pahala yang dia bagi ialah serupa kita puasa setahun. Nombor 1. Nombor 2 pula, dalam hadis ni dia menyebut sittan. Thumma atba'hu sittan, kemudian dia ikutinya Ramadan tadi. Sittan maknanya 6. Dari segi kaedah nahwu, sittan ini dipanggil nakirah, isim nakirah. Bila nakirah ni dia menunjukkan tadullu alal am, dia menunjuk kepada umum. Maknanya mana-mana ni. Kalau ada alif lam tu makna dia khusus kepada ni hak mana. Bila disebut sittan, kemudian diikuti dengan mana-mana ni hari. Min Syawal, daripada bulan Syawal, capur dengan puasa dia Ramadan sebulan, pahala ganjaran yang Tuhan beri serupa dia puasa 12 bulan ataupun 360 hari. Faham situ dulu dah, baru kita nak bincang ni. Hadis ini menjelaskan tentang hukum puasa 6 Syawal dan kelebihan. Kita nak tengok bagaimana kelebihan bulan Syawal. Mudah-mudahan yang kita, kalau siapa dia tak biasa puasa bulan Syawal tu, tergeruk hati nak puasa lah, rugi. Dapat kena hari kan. Tapi bukannya semua orang boleh buat benda ni. Sebab sunat. Lagi hak wajib pun orang kata kat puas miak. Kalau tidak jamin wajib tak puasa-puasa dah. Muka puasa-puasa ni benda berlawan dengan nafsu. Tambah pula benda sunat. Dia kaedah benda wajib ni
memang pahala lebih banyak daripada benda sunat. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat benda wajib ini lebih kepada kita takut ke dia. Orang tanya apa tak semayang, sebab kalau tak semayang Tuhan tawan neraka nah. Kalau orang tak semayang takut kita. Kalau tak semayang kita takut. Pasal apa? Tuhan akan seksa. Tuhan akan azab. Begitu juga dengan puasa bulan Ramadan. Kalau tak puasa, kita dengar daripada hadis-hadis yang menyebut lagu mana akibatnya orang tak puasa, Tuhan akan balah azab di akhirat. Kerana kita takut kepada Tuhan balah, takut kepada azab Allah, maka kita junjung, kita buat juga barang wajib. Situ duduk dulu dah. Artinya kita buat barang wajib ni kerana takut Tuhan. Adapun amalan sunat, Tuhan tidak paksa, tapi dia suka kalau kita buat. Jadi di sinilah dia nak tengok setara mana budi kita. Kita nak budi dengan Tuhan. Tuhan walaupun mu tidak paksa, tetapi sifat aku ni hamba-Mu. Banyak benar dah nikmat-nikmat mu beri kat aku. Kalau nak bilang mu sendiri sebut dalam Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu nak bilang segala nikmat hak Tuhan beri kepada mu ni, Tuhan kata nescaya kamu tak boleh hitung. Cuba kita hitung. Pak cerah esok tak habis. Gapo nikmat mata, nikmat hidung, nikmat segar, nikmat keamanan ni, nikmat makan sedap, nikmat tak sakit dah. Kalau nak bilang ni Tuhan kata nescaya mu tak mampu nak bilang, nak royak terlalu banyaknya nikmat yang Tuhan beri kita. Oleh kerana tu sebagai nak balas budi Tuhan, walaupun benda sunat ni dia tidak marah kalau tak buat, tapi kita nak buat kerana nak budi dengan Tuhan, nak bodek Tuhan, nak ambil hati Tuhan. Nampak situ tak? Jadi dia nak tengok siapa dia, hamba aku yang ikhlas. Walaupun aku tidak paksa dia nak buat juga. Maka bila kita fikir benda ni, kalau kita nak jadi orang hak Tuhan sayang, Tuhan kena kita supaya orang dah juga, walaupun tidak kewajipan kita beri benda ke dia, tapi kita beri. Jiran sebelah rumah kita, walaupun tidak tanggungjawab kita nak tanggung nafkah dia, tapi kita hola makan ni dia, sakit demam dia kita tolong, segala kepayahan dia kita tolong sesat. Maka situ tu maknanya gapo budi kita, walaupun kita ni tak ada kena mengena dengan dia. Kalau kita tak buat pun tak apa. Nampak tak? Begitu juga dengan Tuhan, dia teh dua perkara. Nombor satu, benda sunat. Benda sunat ni dia kata aku kena kalau mu buat, tapi aku tak marah kalau mu tak buat. Tak apalah, oleh kerana mu kena Tuhan, aku nak buat sebab aku nak ambil hatimu. Boleh nampak tak? Selagi dia teh dengan benda makruh. Benda makruh ni kalau dia buat dia tak marah, tapi dia kena kalau kita tak buat. Kita ambil contoh lah, isap rokok lah. Kita ambil alih hak ulama kata rokok itu adalah makruh. Padahalnya kalau baca dalam fatwa-fatwa seluruh dunia ni, banyak kita duduk jelajah di Timur Tengah, di mana tu, semuanya fatwa dia haram berlaku. Adalah fatwa-fatwa mari ke tanah Jawi ni, dia kata rokok tu makruh. Hak kata harus tak ada seorang habuk, makruh je. Paling ringan makruh. Baik, kita ambil lah hak makruh. Biarlah fatwa Arab Saudi, fatwa Mesir, fatwa Jordan, semuanya kata rokok ni haram. Baik, walaupun makruh, kerana kita tahu barang makruh ni barang Tuhan benci, tapi dia tidak marah, dia tidak seksa, dia tidak azab kalau kita buat. Duduk atas makruh tu dah, jangan duduk atas haram. Maka kalaulah benda setara ni Tuhan, mu tak kena, tapi mu tidak marah, kerana aku nak ambil hatimu, takut tergeduh hatimu. Nak faham molek, jangan kata apa Tuhan ada hati, tergeduh hati sepuluh orang pula. Ni kena pandai lah kita kecek ni. Dah nak ibarat takut tergeduh hati Tuhan, kita jaga, kita bidi dengan Tuhan, maka benda makruh kita tak buat, benda sunat kita buat. Apa yang situ tak? Jadi itulah sebabnya, itulah dia kelebihan bulan Syawal. Tama-tama kalau kita ni berumur dah, tua dah, duk tunggu itu masa. Orang sekeliling kanan kiri kita, hak muda pada kita pun lama tak tahu perak takar dah. Tidak. Kita ni muju Tuhan sambung lagi nyawa.
Maka saki baki umur hok ada ni kalau malah lagi nak buat benda sunat, duk main benda makruh lagi, orang panggil tak pandai hidup, orang panggil tak. Tak pandai hidup nak cari benda kesenangan di akhirat. Sebab kita nak cari kesenangan dunia tak boleh dah. Musim kita, puyeng kita tak boleh dah. Jangok pun tak comel dah. Aci baju kok cikgu asal pakai nektar lah ni tak jangok dah lah ni, tidak sepuh dia 20 tahun dulu dah. Kau gua no. Dia main dengan janggut putih ha? Tubuh kecil. Aci duduk depan cermin enggak tengok. Tak. Kita duduk depan cermin, Allah aku jadi ginmu. Jumpa gambar 20 tahun, sedap kelih kalah jamin muda dah. Tapi lo ni tak jadi apa, rasa macam lelong pun tak laku dah lo ni dah. Nak royaknya. Bila siapa tegapo kita nak cari. Kita duk ita kelih lo ni, kita nak duk so lagi di akhirat. Nampak tidak? Jadi di antara benda ni hak kita kena jaga khusus untuk kita baca ni, tidak nak sebut amalan lain, amalan puasa sunat. Di antara banyak-banyak puasa sunat, ia ada hadis secara khusus yang nampak berat sekali yang dia suruh ialah puasa ni. Jadi kalau ada siapa-siapa dia hak tak terang lagi puasa ni tu, kena terang lah. Jadi duk rasanya atas masjid ni puasa ni belaka dak. Puasa ni tu memang pokok kita ni ada kesedaran dah lah nak puasa ni. Janganlah pula siapa raya tu duk raya siapa sebulan lepas pada 15 raya 12 Syawal 20 Syawal tu jumpa dengan saya tanya demo puasa berapa hari lagi ada, dia kata ada 2 hari lagi. Tak apa dah tu, demo ada berapa hari ni, 25 dah, 25 Syawal, tahu tak banyak ada 6 hari lagi dia kata. Kalau lagu tu tak ada puyang dah, boleh buat perangai lagu tu dah. Berdasarkan maksud zahir hadis ini jelas menunjukkan bahawa puasa ni hari pada bulan Syawal adalah sunat, bukan wajib. Tak ada ulama pun kata wajib. Malah pendapat ini merupakan pendapat jumhur, majoriti ulama. Sama ada ulama salaf. Bila sebut ulama salaf ni, ulama-ulama yang 3 kurung lepas pada Nabi. Macam sahabat, macam tabi'in, macam imam 4 mazhab. Kemudian kemudian lepas tu masuk 400 Hijrah, 500 Hijrah ni dia panggil zaman khalaf dia panggil. Jadi 2 zaman ni katanya pengarang kitab ni mengikut pendapat jumhur ulama, sama ada ulama salaf ataupun ulama khalaf, termasuk Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Semua 3 imam mazhab ni kata puasa ni adalah sunnah. Kalau kita tengok ni ada mazhab mana pun tak ada. Dia ada 4 mazhab. Kita tengok lah. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad. Ahmad tu Hambali, Abu Hanifah tu Hanafi, Syafi'i tu mazhab Syafi'i. Ada setengah. Siapa dia nampak? Walid nampak tak? Hak mana nengah? Nampak tak? Ada 4 kan? Tu haji tengok. Maliki. Cikgu rasa jumpa. Maliki. Mazhab Hanafi kata sunat. Imam Syafi'i kata sunat. Imam Ahmad Hambali pun kata sunat. Maliki kata mana? Imam Malik, Maliki ni. Imam Malik ni tok guru kepada Imam Syafi'i. Tok guru dia. Tapi tak serupa hukum. Imam Malik kata guna hukum puasa ni hari pada bulan Syawal adalah makruh. Pelik dia ni. Orang kata sunat berlaku, mari dia ni kata makruh. Bapa dia kata makruh tu bagi mengelakkan tanggapan orang ramai bahawa puasa itu adalah puasa wajib yang mengiringi puasa Ramadan. Dia kata kalau puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa hari Senin Khamis, puasa hari putih, itu antara puasa-puasa sunat tu. Hak tu tak apalah dia kata, sebab tak ada kena mengena dengan puasa Ramadan. Adapun dia kata kalau kita puasa Syawal ni seolah-olah nampak seperti wajib, duk rekeh sekali dengan Syaban. Takut orang-orang jahil pergi faham lagu tu. Adalah alasan dia nya. Lepas tu kita nak pakai hak mana dua ni. Namun walau macam mana pun pendapat ini sangat lemah. Imam Malik ni walaupun dia ahli hadis, dia buat kitab Muwatta' lah dia. Buku hadis ni dia ada.
Tapi lagu ni nak rakyat manusia. Alim setara mana, cilik setara mana pun dia ada kelebihan dia, kesilapan dia. Kerana bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahih tadilah. Hadis sahih ia sebut man shama Ramadan fa'atbahu shittan min Syawal kana syamid dahri. Siapa dia puasa sebulan Ramadan, lepas tu dia puasa pula 6 hari dalam bulan Syawal. Pahalanya, ganjaran dia serupa dia puasa setahun. Jadi pendapat Imam Malik ni lagu mana ni bercanggah dengan hak Nabi. Tentulah tak betul balik dia. Apa lagu mana? Ibnu Abdul Bar, ni seorang ulama tahun 400 Hijrah ni. Ni ulama juga ni. Bukan kata orang, memang kalau orang ngaji kitab, orang dia tahu, orang ngaji agama dia kenal lah Ibnu Abdul Bar ni. Dia kata kemungkinan hadis ni, hadis yang kita baca tadi, tidak sampai kepada Imam Malik. Tak ada dalam kitab dia. Jika ada, dia kata, sudah tentu beliau akan berpegang padanya. Takkan dia nak lawan hak Nabi royak. Betul tak? Jadi pendapat Ibnu Abdul Bar, dia kata kemungkinan Imam Malik tak sampai ke dia hadis ni. Maknanya dia gitu. Ni nak rakyat ulama-ulama dia pernah kritik ulama lain, tapi kritik dalam bentuk akademik. Jadi orang setengah kita ni dia tak boleh bila dia puja seorang ulama. Bila kita kata pandangan ulama ini tidak tepat berbanding dengan pandangan ulama ni. Dia kata kurang ajar, dia kata sekon. Tu adalah kan hak duduk sehari dua hak duduk sibuk tu. Bila rektor kuis Rozaimi, dia kata Dr. Rozaimi dalam kuliah dia sebut, dia mari pendapat macam tadi lah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Masak ni, tiba-tiba dia sebut, dia kata dalam hal ni pendapat Imam Syafi'i lemah. Supaya ni juga hak tadi kena ke pendapat Maliki lemah. Dalam bab lain ada pula pendapat Syafi'i lemah, dalam bab lain ada Hanafi lemah, Hambali lemah. Nampak tak? Jadi dia bila dia dengar gitu Tok Lebah ni, sebab dia anti sok mudah, dia nak marah sok kawan ni nak royak. Kalau Tok Lebah ni kan dia perangai uduh. Bila tubik mulut orang hak dia tak suka, dia gomol lah. Dia kata kurang ajar, dia kata menghina Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i ni tak pandai, pendapat lemah. Orang kata kita tidak, kita kata ulama juga kata. Seperti tadi, siapa yang kata? Ibnu Abdul Bar, ulama besar juga. Bila kita baca dalam setengah-setengah kitab, Imam Nawawi kata pendapat Imam Ghazali ni tak boleh pakai, dia kata dalam bab ni. Bila kita kata gitu, kurang ajar, merendah-rendah ke Imam Ghazali. Ni nak royak orang darat, dia tak ganti baca kitab. Dalam kitab jenuh orang panggil penuh-penuh mulut, dia sebut pendapat ni macam tadi, nampak tak? Dia sebut pendapat Imam Malik. Awak siapa nak menghina Imam Malik? Dia kita tanya gitu. Kau mana? Faham ni nak royak? Dia pergi pelaku kita. Kita kata tidak, kita kata Ibnu Abdul Bar kata. Lepas tu pula kita bukan hatuk dia dengan kita. Kita hatuk dengan Syafi'i, kita hatuk dengan Hanafi, kita hatuk dengan Hambali. Dalam bab ni, demo 3 ni lebih tepat pendapat dia daripada Maliki. Bukan kita kata pendapat Imam Malik itu lebih tidak tepat berbanding dengan pendapat saya. Baru boleh kita kata siapa. Ni kita bukan hatuk dengan kita hatuk dengan Imam Mazhab juga. Boleh faham? Tapi nak royak perangai wuduh kan, buat Tok Lebah je hak ni, orang-orang awam ni hak perangai wuduh cara dia. Ni nak royak kalau hamba boleh tulislah koleksi perangai-perangai wuduh Tok Lebah. Ni lah ni. Dia kata kurang ajar seko ni. Disebut seko ni, buat kena nak marah. Orang baca kitab ni supaya kalau dia nak marah kan, siapa nak marah kita lah katalah. Bila perkataan ni, mana cerita Kristen balik. Ni. Namun pendapat ini sangat lemah kerana bertentangan dengan hadis sahih. Pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Kalau orang dengar luar dia kata, sedap kecek, dia kata pendapat Imam Malik ni lemah. Demo siapa nak banding dengan Imam Malik? Tengok dia buat bengong dia dah. Kita kata
Pendapat ilmu siapa dia kata? Ibnu Abdul Bar. Nampak? Biar reti sangat dia. Baik. Selain hadis ini terdapat banyak lagi hadis lain yang menyokong pendapat yang mengatakan sunat berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Tidak hadis ini saja. Banyak hadis yang sebut sunat kita puasa bulan Syawal. Kena ni pasal kita adalah sebulan lagi nak puasa dah. Sebulan lagi nak puasa. Ingat molek kalau kita duk ngaji nah, orang kita duk ngaji dah ni, gapo dia patai larang hukum-hukum dalam bab puasa ni. Supaya betul lah je kita ngaji bab ni nak puasa dah. Lepas ni kita nak kita ngaji malam ni puasa ni. Tu kita tanda molek. Kok mana kalau tak cukup lepas-lepas dah tu, tahun ni kita pasal niat molek azan baru, aku nak puasa ni juga kok mana. Sehingga dikatakan hadis tersebut mencapai taraf hadis mutawatir. Ni acak kali dah hamba dah sebut, bila orang sebut hadis mutawatir ni dia tinggi pada hadis sahih. Kerana apa? Terdapat lebih daripada 20 orang perawi yang meriwayatkan hadis berkenaan, dan kesemuanya adalah perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah ni perawi yang keboleh percayaan yang amat tinggi. Orang amanah, boleh percaya sungguh. Okey. Oleh sebab hadis ini umum. Umum lagu mana? Disebut sitan ni, tanpa menyebut cara dan kaedah berpuasa. 6. Sama ada perlu dilakukan secara berturut-turut. Kena puasa turut-turut. Kau start hari ni, esok lusa tolak sapan ni hari, ataupun jepuk sini sikit, sini sikit. Lagu mana? Ni kita nak bincang. Hak cikgu ngaji tanya saat ni lagu mana? Tanya lagu ni dah dah. Kau tanya muka lain. Nak tanya lagu mana? Jumhur ulama. Bila kita dengar orang sebut jumhur, hak ni lah kita nak pegang. Apa makna jumhur? Majority. Semua orang tahu tak perkataan majoriti. Orang tua pun gerti tak majoriti. Gerti. Muka duk ngudi. Berapa majoriti 2,500. Orang kampung pun gerti majoriti dah. Jadi majoriti lebih ramai. Jadi jumhur ulama kata harus menunaikan puasa ni Syawal walaupun tidak secara berturut-turut, asalkan berlaku dalam bulan Syawal. Nak puasa sehari esok dok, lusa sehari dok, tak apa. Ni nak habis ni pun boleh. Berapa hari bulan dah? 25 dah. Tak lama tu. Tak ada lah kan 25. 20 dah, 21. Tak banyak dah. Kita pun puasa. Ambil ujung semua kita. Orang panggil rapat tahun. Orang nak tutup pintu dah kita. Buat kita masuk, orang pun tutup dah. Dah nak raya lama. Boleh kau dak lagu tu? Boleh. Asalkan bulan tu bulan Syawal. Janganlah masuk ke zul kaedah pula. Tak jadi dah. Jadi puasa biasa. Atau niat qada tak jadi. Dan niat qada dia tidak akan sama dengan hak Nabi janji hak boleh pahala setahun tu, tak boleh dah lah. Boleh qada, barang sunat boleh qada. Hukum dia boleh, harus qada. Tetapi barang qada tidak akan sama dengan barang sebenar. Okey. Kelebihan puasa 6 Syawal sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, iaitu sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Dengan syarat puasa Ramadan hendaklah ditunaikan secara sempurna, kemudian diikuti dengan puasa 6 pada bulan Syawal, sama ada secara berturut-turut ataupun tidak. Situ dulu. Oleh sebab setiap kebaikan dengan 10 kali, maka satu bulan Ramadan bersamaan dengan 10 bulan. Cuba tengok. Sebab setiap kebaikan Tuhan janji 10 kali. Ini asas. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa dia buat satu kebaikan dalam Quran tu, Tuhan kata
akan balas 10. Wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Siapa dia buat benda kejahatan, Tuhan tak balas lebih kecuali so. Boleh tak? Tengok nak royak lagu mana baik, nak syarah baik Tuhan dulu. Asal balai baru ni royak dah. Bila kita buat benda, kita start daripada niat dulu. Kita niat nak buat benda baik. Kita tak rajin semayang tahajud ayat hidup. Dengar orang dia royak, aku niat aku nak semayang tahajud pagi esok. Tiba-tiba Tuhan pun catiklah pahala. Dia bisa kita. Pasal niat. Tiba-tiba siapa tengah malam, tak sedar-sedar. Tak. Ataupun sedar tu berasa malah pula. Tak jadi nak buat. Tapi niat mula-mula tu niat sungguhlah, jangan niat kerana Tuhan bisa pahala aku nak niat saja, niat buat lolok. Tuhan tahu niat lolok. Niat sungguh. Tiba-tiba siapa tahu mengatuk tak jadi. Bolehlah so. Dia tidak batal kelik asal tadi. Tapi kalau kita bangun sungguh, dia bui pula 10, jadi 11. Baik. Kalau kena gaya, Tuhan sebut lagi. Kalau cara kita buat tu dengan ikhlas molek-molek, Tuhan boleh bui siapa 700 kali. Bukan 10, 700 dia boleh bui. Itu ada sabit dalam Quran. Ataupun lebih pada tu. Balik kepada kalau buat jahat, bila kita niat nak buat jahat, dia tak tulis lagi. Dia tak tulis. Tiba-tiba kita niat apa? Kita niat nak pergi curi barang orang. Nampak comel duk tangga dia tu tak? Nampak tu. Tok koci tu mutu dia baru beli. Kita duk kena benar. Aku nak pergi ambil esok. Malam ni dia tidur, aku nak pergi ambil. Kita niat dia tak tulis lagi. Tiba-tiba bila siapa tengah malam, mari mikirlah. Tak ada pasal aku curi kan, tak baik. Gapo je boleh. Mari mikir tak baik. Tak padan mutus putih. Tua-tua dah ni masuk neraka tak padan. Tuhan tulis pahala dia satu pahala kerana tak jadi buat. Niat dia tak bui. Dia bui kerana kita niat tak jadi nak buat. Tengok tidak baik Tuhan. Dia bui pahala. Dia bui pahala kerana kita tak jadi buat. Kalau kita buat sungguh, kita kecuri sungguh, dia bui dosa. Tapi dia wisa je. Dia tak bui 10 sebab tu. Tapi bila timbang amalan esoknya jadi berat ada jahat lagi. Buat apa? Dah banyak dah buat benda jahat. Walaupun Tuhan ganda gitu mau pun, menjadi congik berat ada jahat lagi. Buat apa? Dah banyak dah. Acak dah buat jahat. Kau mana? Cikgu rasa dah. Padahal Tuhan ganda gitu mau dah. 10. 10 pun dah main tiap-tiap hari dia buat jahat. Hak baik tak haji buat. Baik. Jadi nampak dah ni. Sebuat 10. Bila 10, maka 1 bulan Ramadan bersamaan dengan 10 bulan. Nak tubik dah 10 dah. Tuhan kata tadi, kalau orang buat kebaikan, dia ganda 10. Dah mu puasa sebulan, serupa mu puasa 10 bulan. Tinggal 2 bulan lagi dah. Manakala ni hari pada bulan Syawal bersamaan dengan ni pula hari. Tidak terbit 2 bulan. Jadi capur ke ni bulan, capur 2 bulan, capur 10 bulan, tak terbit 12 bulan. Hatu dia kata siapa dia puasa Ramadan, lepas tu puasa pula Syawal ni hari, supaya dia puasa setahun. Lagu ni sipir dia. Boleh ingat ni bila-bila? Kalau orang tanya lagu mana kat terbit setahun, ni lah barang. Okey? Maksud setahun di sini bukanlah puasa setahun tak, dari segi pahala Tuhan beri. Pas kali kita puasa senang kami hingga kita kata tak boleh masuk dalam pahala dah cukup dah setahun, tidak begitu. Dia beri suku pula. Siapa tanya Arafah, kita puasa hari Arafah. Hari Arafah kita puasa. 10 Muharram kita puasa. Senang kami kita puasa pula. Tu boleh hak lain pula. Lepas tu hari putih pula. 13, 14, 15 setiap bulan kita puasa pula. Nampak tak? Hak tu boleh pahala suku. Maknanya lebih pada setahun. Duduk setahun lebih pada setahun pahala. Itu dia.
Perkara ini merupakan satu kelebihan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat terhadap hamba-Nya. Walaupun tidak disyaratkan berturut-turut. Kita bincang tadi lah nak puasa bila-bila, asalkan berlaku pada bulan Syawal. Pada puasa 6 Syawal, yang paling afdal dia kata segerakan berpuasa sebaik saja selepas 1 Syawal. Tak. Dan kali kita boleh buat. Lepas pada tu kita segera. Sebab apa? Sebabnya kita nak tunjuk kepada Tuhan kita ni, panggilan Tuhan ni kita segera, kita utama. Walaupun dia kata boleh pakai belakang, tapi kita belagak. Jadi Tuhan ngupuh pula. Beri markah lain pula. Kenapa kita belagak gaduh nak buat barang dia suka. Apa dah? Kita buat selalu. Hal demikian kerana dengan menyegerakan puasa 6, seseorang itu akan memperolehi beberapa kebaikan lain seperti bersegera melakukan kebaikan dan ketaatan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo-gapo pun kali kita belorak gaduh buat awal, kita akan dapat ganjaran yang lebih. Sebab semaya, walaupun kita boleh tangguh selagi ada waktu boleh semaya, tapi kita, sehingga Nabi sebut bila orang tanya ayul a'mal afdal indallah, dia kata amalan gapo yang paling apa ni afdal sekali, paling tinggi sekali di sisi Allah. Dalam banyak-banyak soalan, dalam jawapan Nabi, dia kata as-salah fi waqtiha, fi awal waktu, sembahyang pada waktunya. Dia kalau boleh sembahyang pada awal waktu. Nampak? Jadi maknanya kita buat di awal waktu. Amalan menyambut perayaan, ni kita buat. Selepas puasa 6 ialah satu amalan yang tidak ada asasnya dalam syariat Islam. Dia tidak menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kita tak usah sebut rayon ni, takut salah. Jadi kita dibuat orang buat syariat baru. Tak ada rayon ni. Bapa tu baik besar, habis puasa saja nak makan. Lama ni hari dah tak makan, tak apa. Jangan sebut gapo orang panggil, jangan sebut rayon ni. So begini nak ayat. Semalam ada ayat di masjid tu. Hak Islam marah ni kan, hukum kita marah, ulama-ulama kita tulis benda yang sakut paut dengan bekwah kematian ni. Hak makan 7 hari 2 hari. Tekan bincang dah dulu ni. Berapa bulan dulu. Benda ni sebenarnya ialah bila kita kait dengan kematian. Lagu mana lepas mati kita bekwah apa tu? Kerana mati. Mula ni mati, maka kita bekwah lah. Makan 3 hari, makan 7 hari. Kenapa tak? Hak ni tak boleh. Sebabnya hak Nabi larang tu, dia masuk dalam, dia kata kunna na'un ijtima'an ala ahlil mayyit ba'da wa sunnatut ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Dia kata kita anggap berhimpun di rumah si mati dan mengedarkan makan ni, menyediakan makan ni selepas pengkebumiannya adalah termasuk dalam ratapan kepada kematian. Benda dicela dah. Jadi kita tak sewi 7 hari 4 hari ni, maknanya selepas kita ke bumi, lepas tu kita pergi buat bewah. Sebab ni larang sana kan, beripun tu, ramai-ramai mai rumah duduk beripun pasal dia makan ni. Hak tu tak boleh. Lepas tu yang bolehnya ad-du'a was-sadaqah, doa dengan sedekah. Baik. Hak boleh nak ayat nak bewah lagu mana? Mati lama dah ayah kita, ataupun anak kita mati lama, tak kira hari gapo, bulan gapo, tiba-tiba kita niat kita nak bewah. Beli daging, beli gapo, gula-gula, panggil orang mari makan. Apa bekwah tu? Bekwah ni nak sedekah kepada mula hayat. Hak tu siapa? Kalau nak buat, biar lepas pada kematian, dia jangan kait dengan kematian. Kita buat ni sedekah kepada ayah ataupun mak kita. Apa dah? Ni cara kita. Ada jalan keluar dia, tapi cara tu. Hak tadi tak boleh sebabnya ada hadis tak boleh. Sebab itulah
Ambo sebut dulu sini Syekh Daud Patani pun tak bui. Al-Banjari daripada Indonesia pun tak bui. Ha? Lepas tu Idris Marbawi. Ulama-ulama besar di negeri kita tu pakat larang belaka. Atau asal kita duduk tebal lah. Kita buat biar lepas lama. Kegana cikgu Hasan ada. Kalau nak buat lah ni, teringat kemulah muk kita. Tidak nanti ke bawah sebenarnya. Kalau ambil PT hiwi ke masjid, niat ke muk. Hak ni boleh lah. Tapi kita nak biar boleh makan orang boleh. Kita pun buat bawah. Bawah. Mari makan kedua di rumah kita. Pahala bawah ni kita nak niat nak wi ke muk kita, ayah kita. Boleh? Cerita lah siapa nak buat lah. Kita boleh pergi makan. Ada siapa nak buat? Lagu tu dah. Kita tengok hukum ni dia ada cara dia. Hak tak boleh boleh. Nak jamu sangat satu cara dia. Jangan kaitkan dengan kematian. Baik. Oleh itu tidak harus menganggapnya sebagai satu hari raya yang berasingan daripada hari raya yang disyariatkan, kerana hal ini bukan sebahagian daripada syiar Islam. Janganlah kita kata kita bimbang takut orang hak jahil, orang hak tak kerti dia, dia kata ada raya ni. Sebab kita duk sebut semua. Buat topak boleh apa nak raya ni. Budak-budak kata, "Wi ada raya ni." Jadi perkataan raya ni itu boleh menjadi keliru kan. Orang dengar ada raya selagi selain pada 2 hari raya hak ada. Ni masuk bunyi loceng dah sini tak? Kelebihan puasa pada jalan Allah.